373 kita ya. Weh, lamanya 11.10. Ada ha. Ha? 454. Ya betul, 454 hadis 373 tak? Ha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائنا أمهاتنا وجدنا وجدتنا ومشائخنا الأستاذنا وللخصوصا إلى المؤلف الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى ولخصوصا إلى الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر وخصوصا إلى المحقق الأستاذ مسرور حمزة ولخصوصا إلى شيخنا الحبيبنا الشيخ الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن أبو بكر بن سالم متع الله به والرعاه وللخصوصا إلى شيخنا الشيخ محمد نور الدين بن عبد الله مربوع البنجاري المقي ولخصوصا إلى شيخنا الشيخ أحمد فهمي زمزم أبو علي البنجاري الندوي المالكي حفظه الله تعالى ورعاه وللخصوصا إلى شيخنا وحبيبنا وشيوخنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا في المشارق الأرض إلى مغاربها أن الله ينفعنا من بركة وأسراره وعلومه ونفحته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بالتحية الإسلام سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين أهلا وسهلا بكم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آنم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. الحمد لله. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan takluk sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah, dan Dia jugalah Tuhan yang telah menciptakan kita yang pada asalnya daripada setitik air yang tidak bererti dinamakan ia sebagai mani.
lalu disimpan di dalam sebuah empangan yang kukuh, dinamakan ia sebagai rahim ibu. Dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan, maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar-besar nikmat yang kita perolehi pada malam yang mulia ini adalah nikmat Islam dan iman. Selawat beserta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak. Ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam mulia ni dipertemukan lagi kita dalam pengajian kitab Syama'ilul Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam, yang mana menghimpunkan hadis-hadis berkenaan tentang sosok diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullahu taala. Dan hari ini kita sambung lagi pada bab yang ke-54 berkaitan tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sambung pada hadis yang ke-373. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi fi kitabihi wa nafa'ani fid darainil amin. Kata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, Haddatsana Abu Quraib bin Muhammad bin Ala'i qala haddatsana Abu Muawiyah an Abdurrahman bin Abi Bakr wa huwa ibn Mulaiki an ibn Abi Mulaikata an Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fi dafnihi faqala Abu Bakr sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an ma nasituhu qala ma qabadallahu an-nabiyya illa fi mawadi'il ladzi yuhibbu an yudfana fihi idfinuhu fi mawdi'i firashihim. Daripada Abu Quraib Muhammad ibn Al-Ala menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Muawiyah bercerita kepada kami dari Abdurrahman ibn Abi Bakar, iaitu Ibnu Mulaiki dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, semasa nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut, para sahabat berselisih pendapat mengenai pengebumian baginda. Akhirnya Abu Bakar berkata, aku pernah mendengar kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih aku ingat, iaitu baginda berkata, Allah tidak mencabut nyawa seorang nabi kecuali di tempat yang baginda suka sebagai tempat dikuburkan. Oleh itu, kuburkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat letaknya di alas tidur baginda. Hadis direkodkan oleh At-Tirmizi, dan Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini gharib, masya-Allah. Jadi hadis yang seterusnya ini berkaitan tentang mengafan ataupun mengebumikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedia kita maklum pada siri yang lalu hadis yang mengatakan tentang la ughbitu ahadun bihawanil mautin ba'da alladhi raaitu min shiddatin mautir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak cemburu melihat seorang menghadapi kematian dengan ringan selepas aku melihat dahsyatnya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terkait dengan hadis yang agak panjang, iaitu tentang hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari di dalam sahihnya, yang mana qala Abdullah bin Mas'ud dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aka waqka shadidan famasihtuhu biyadin faqultu ya Rasulullah innaka la tu'aku wa'kan shadidan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajalu inni u'aku kama yu'aku rajulaini minkum faqultu dhalika anna laka ajraini faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajal thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yusibuhu adha
maradun fama siwahu illa khattallahu lahu sayiatihim kama tahuttu syajaratun waraqaha. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, aku masuk menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau sakit dan beliau sedang demam dengan sangat tingginya. Aku pun menyentuhnya lalu berkata, sesungguhnya engkau sedang demam yang sangat tinggi. Beliau menjawab, ya, sesungguhnya aku mengalami demam seimbang 2 orang di antara kalian yang mengalami demam. Aku berkata lagi, sesungguhnya hal itu kerana engkau akan mendapat pahala 2 kali lipat. Beliau bersabda, ya, benar. Lalu beliau bersabda, tidaklah seorang muslim mengalami suatu musibah, sakit ataupun yang lainnya, kecuali Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya dengan musibah itu sebagaimana jatuhnya daun-daun pohon. Jadi Nabi SAW kita tahu beliau itu demam hampir sepekan lamanya, iaitu sekira-kira 18 hari daripada tarikh ataupun daripada awal sakit kepala baginda Nabi SAW hingga demam yang menjebakkan baginda Nabi SAW tidak mampu untuk bangun daripada biliknya Aisyah itu tadi untuk mendirikan solat secara berjemaah dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, hatta sehingga baginda itu meninggalkan kita. Hatta sehingga mana beliau itu meninggal, maka disebutkan dalam hadis ini bahawa sesungguhnya Aisyah berkata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wafat, para sahabat tadi ikhtalafu fi dafnihi. Ikhtilaf, khilaf, bersalahan, maknanya berselisih pendapat para sahabat ni. Maka sahabat-sahabat ni saling menghendaki, bertanya-tanya dan ingin tahu di manakah yang selayaknya ditanamkan Rasulullah. Orang Muhajirin nak tanam Nabi di Mekah, orang Ansar nak tanam Nabi di Madinah. Adapun sahabat lain mungkin nak tanam di tempat yang mulia dan sebagainya. Lalu di manakah tempat nak tanamkan Nabi SAW ini? Hampir-hampir saja berlaku peperangan ataupun pergaduhan besar di antara para sahabat kerana ingin tahu di manakah Rasulullah akan dikebumikan. Dek, kerana apa? Kerana rasa cintanya mereka terhadap Rasulullah SAW. Semahu dan sebolehnya mereka ingin Nabi itu ditanam di tempat yang termulia. Mau Nabi itu ditanam di tempat yang paling baik, mau tanam di tempat yang paling dimuliakan oleh orang-orang Arab. Soalan begitu, Masya Allah. Maka bila perselisihan itu berlaku, disebutkan dalam hadis tadi apa? Faqala Abu Bakrin, maka telah berkatalah Abu Bakar sebagai orang yang mendamaikan perselisihan tadi. Kata Abu Bakar, sesungguhnya aku pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan sesuatu yang tidak aku lupa. Ini satu la disebutkan situ apa? Manasituhu. Sekali-kali aku tak lupa hak Nabi cakap ni. Ini memang betul daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Iaitu dia mengatakan ma qabadallahu nabiyyan illa fi mawdi'. Ma qabadallahu nabiyyan. Maksudnya, dan sesuatu yang tak aku lupa, beliau bersabda, tidaklah seorang nabi itu dimatikan oleh Allah. Ma qubidallahu nabiyya illa, melainkan fi mawdi', melainkan tempat itulah yang diinginkan nabi itu dikuburkan. Itu ayat sebenarnya. Kalau dalam ini dia kata apa? Allah tidak mencabut nyawa seorang nabi kecuali di tempat yang baginda suka sebagai tempat dikuburkan. Jadi makna yang tepatnya bagaimana? Fi mawdi'il ladzi yuhibbu an yudfana. Siapa yang suka? Allah. Disebut Allah, iaitu aku tidak mendengar dari Rasulullah SAW sesuatu yang aku tidak lupakan, iaitulah tidaklah seorang nabi dimatikan oleh Allah melainkan di tempat itulah yang dia inginkan nabi itu dikuburkan. Dia itu Allah yang menginginkan nabi itu dikuburkan di situ. Kuburkanlah beliau di lokasi tempat beliau baring atau pembaringannya, maudhi'in firashihi, di tempat pembaringannya, iaitu di bawah katilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi persoalan-persoalan yang timbul di sini, apakah beliau sallallahu alaihi wasallam itu tadi dikuburkan atau tidak dikuburkan, insyaallah. Jadi
Yang kedua pula, jika beliau dikuburkan, di manakah harus dikuburkan? Perkataan Aisyah ini tadi, aku pernah mendengar dari Rasulullah SAW, perkataan Abu Bakar yang tidak aku lupakan ungkapan ini untuk menegaskan kisah ini sampaikan dan kisah tersebut benar-benar terjadi. Maknanya sebut di Abu Bakar, aku tak lupa pun yang Nabi SAW kata sesungguhnya dimatikan para Nabi itu sesuai dengan tempat yang dikehendaki oleh Allah untuk Nabi itu dikuburkan. Itu sebab tempat yang terbaik untuk dikuburkan seseorang itu ialah di mana dia mati. Masya Allah. Katalah beranak di Perak, mati di Johor. Di manakah yang terbaik? Tanamnya di Johor. InsyaAllah tabarakallah ta'ala anhu. Kadang kita pun masih bersusah payah bawa daripada Johor kemari. Atau wasiat itu tanggungjawab kita lah untuk melaksanakan. Adapun apabila disebut dalam satu hadis, barang siapa yang lahir di suatu tempat dan kemudian dia mati di suatu tempat yang jauh daripada tempat kelahirannya, maka ditanamkan ia di suatu tempat yang jauh. Sejauh perjalanan itulah malaikat mendoakan kesejahteraan buat si mati. Hatta yaumul qiyamah, sampai hari kiamat malaikat doakan, ya Allah. Berapa banyak? Kata 300 km. 300 km tu malaikat dok bersusun mendoakan untuk si mati tadi. Masya-Allah. Kita ulama kita pun ada yang meninggal jauh-jauh belaka. Masya-Allah tabarakallah taala anhu. Berapa banyak? Syekh Abdul Rauf, Syekh Abdul apa nama Allah, Syekh Abdul Muttalib Al-Mandeli, matinya di Mekah. Masya-Allah tabarakallah taala anhu. Syekh Daud Fadani, Syekh Maulana Zakaria Al-Kindahlawi, masya-Allah tabarakallah. Antara lagi yang terbaru yang kini punya itu almarhum Profesor Datuk Dr. Harun Din, masya-Allah tabarakallah taala anhu. Di ujung-ujung alam tanam tadi. Sejauh itulah para malaikat mendoakan kesejahteraan buatnya. Begitulah baginda Nabi SAW, walaupun ia diberanakkan dan dilahirkan di bumi Makkahul Mukarramah, namun apabila ia meninggal di Madinah, tanamkan di Madinah. Dan di Madinah itu pula di mana tempat matinya atau tempat wafatnya baginda Nabi SAW itu tadi. Maka beliau bersabda, tidaklah seorang Nabi dimatikan oleh Allah melainkan tempat itulah yang diinginkan Nabi itu untuk dikuburkan. Kuburkanlah beliau di lokasi tempat beliau berbaring. Kuburkanlah beliau di lokasi tempat beliau berbaring. Beliau SAW diwafatkan di dalam kamarnya Aisyah, yaitu di atas tempat tidurnya. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum sepakat berdasarkan hadis ini dan bersandar pada riwayat yang disampaikan oleh As-Siddiq, yaitu Abu Bakar daripada umat ini, bahawa beliau dikuburkan di lokasi tempat pembaringan beliau. Kemudian siapakah yang gali lubang kubur itu tadi? Yang menggali lubang kubur itu namanya ialah Abu Talhah radhiyallahu an. Menggali lubang kuburan di bawah tempat tidur beliau, yaitu tempat beliau wafat, dan beliau dikuburkan di situ. Jadi untuk pengurusan jenazah baginda Nabi SAW ini hanya melibatkan ahli keluarganya sahaja. InsyaAllah. Yang memandikan, yang menggalikan kubur, yang menguruskan dalam kamar tadi, keluarganya Rasulullah SAW. Itu termasuk siapa? Abu Bakar lah, kerana pak mentua, insyaallah. Begitu juga dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, juga pak mentua, namun Sayyidina Umar tidak masuk kerana ketidakterimaannya atas kewafatan baginda Nabi SAW. Hingga apa pengurusan yang berlaku di dalam biliknya Aisyah, itu kan bilik Aisyah, bilik peribadi, mana orang luar tak boleh masuk sesuka hati. Hanya hari keluarga saja yang menguruskan kewafatan baginda Nabi SAW. Itu sebab kalau kita pergi Raudhah, antara orang yang dikebumikan lagi di dalam bilik itu siapa? Iaitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi bagaimana martabat Abu Bakar, malunya kepada Nabi SAW, walaupun dia pak tua, dia malu. Ketika nak ditanam Abu Bakar, dia berwasiat, tanamkan aku, dahiku ini tadi separas bahunya Nabi SAW. Itu sebab kuburnya Abu Bakar, kalau kata ni kuburnya Rasulullah, kubur Abu Bakar, ni kubur Rasulullah, kubur Abu Bakar rendah lagi daripada kubur Rasulullah SAW. Kerana kepalanya tu nak tahap bahu Nabi SAW. Malu dia dengan Nabi. Dan ketika mana meninggalnya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dia minta anaknya Abdullah bin Umar menitipkan surat, minta izin pada Aisyah bahawa sesungguhnya dia nak ke bumi juga dalam bilik Aisyah. Umar ni tak boleh masuk bilik Aisyah sebab dia tak ada kena-mengena dengan Aisyah. Namun dia tulis satu wasiat, minta perkenan Ummahatul Mukminin, Aisyah boleh tak sesungguhnya Umar ni kalau mati dia nak tanam dalam bilik engkau.
Kalau Aisyah perkenankan ia, baru boleh tanam. So, maka kata Aisyah radhiyallahu anha perkenan Sayyidina Umar boleh juga meninggal, boleh juga dikebumikan di dalam biliknya Aisyah radhiyallahu anha. Maka Sayyidatuna Aisyah mengizinkan, dan dengan itu Sayyidina Umar juga dapat dikebumikan dalam makamnya ataupun dalam tempat biliknya Aisyah, dengan syarat yang dibuat oleh Umar. Kata Sayyidina Umar, nanti kalau tanam aku, bagi kepala aku paras bahunya Sayyidina Abu Bakar. Masya-Allah. Jadi kepala Sayyidina Umar ni paras bahunya Abu Bakar. Jadi itu sebab kalau kita tengok gambar rajah kubur baginda Nabi SAW, ada satu tinggi, kemudian satu rendah, ada satu lagi rendah lagi bawah. Yang tinggi itu Rasulullah, yang kedua tengah itu Abu Bakar, bawah Abu Bakar Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini je 3 orang figura yang ditanam di dalam Masjid Nabawi, ataupun khusus kita sebut sini apa dia, biliknya Aisyah radhiyallahu anha itu tadi. Maka tak lain tak bukan suatu pemergian yang sangat bernilai, suatu penghargaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, dapat bersama ditanamkan dalam perkuburan baginda Nabi SAW. Itu sebab Nabi SAW mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan siapa yang kamu cintai. Banyak cinta yang hanya diungkap daripada mulut, cinta, suka, sayang, rindu. Walakinu, bagaimana bukti cinta kita pada baginda Nabi SAW? Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kita dah baca dalam Syama'il Muhammadiyah, kerana cinta dia terhadap baginda Nabi SAW, yang dulunya dia musuh pertama Nabi SAW, yang dia mengangkat pedang nak mengentak kepala Nabi SAW, yang nak memotong panggal leher Nabi SAW, tetapi bila jatuh cintanya pada Nabi, ini satu manusia yang diriwayat dalam rekod yang mengira uban yang ada dalam kepala Nabi SAW. Kita ni sayang bapak kita, kita sayang mak kita, kita sayang isteri kita. Pernah tak kita mengira uban mereka berapa banyak? Subhanallah ta'ala. Pernahkah kita mengira berapa uban ayah kita, berapa uban mak kita? Tak. Umar terlalu prihatin, terlalu cinta pada Nabi, nak tahu serba-serbi kepada Nabi SAW, hingga uban Nabi pun dia ambil tahu. Anak-anak Sayyidina Umar, benda pertama yang Umar latih adalah mencintai Nabi SAW. Abdullah bin Umar radhiyallahu an pernah menaiki unta ataupun menaiki bagal ketika melalui di depan Masjid Nabi SAW. Ketika itu dia sampai di satu kawasan dan kemudian dia menundukkan kepalanya. Ini biasa saya bacakan. Dia menundukkan kepalanya seperti mengelakkan sesuatu. Lalu tanya di orang ramai, "Ya Ibnu Umar, maza tafa'alat?" Maza tafa'alu? Apa yang awak sedang buat? InsyaAllah. Awak seperti mengelak sesuatu yang tak ada apa pun sebenarnya depan tu. Kata Abdullah ibn Umar, dulu masa aku kecil, aku dengan bapa aku nampak Nabi SAW pernah lalu di sini juga. Dan ketika itu di sini asalnya ada sebatang pokok yang dahannya rendang. Lalu Nabi lalu dengan Nabi menundukkan kepalanya di bawah tadi. Jadi Nabi ini tunduk sebab ada dahan. Nabi ini tunduk ada dahan. Abdullah ibn Umar dia tunduk, pokok tu dah tak wujud dah. Orang dah tebang dah pokok tu. Jadi dia pun tunduk di situ. Jadi tanya dia orang, ngapa awak tunduk? Kata dia, kerana aku pernah melihat Nabi tunduk di sini. Aku tak tahu apakah hikmah Nabi SAW tunduk. Jadi aku tunduk kerana mengikuti cintaku kepada Nabi SAW. Ikut betul-betul Nabi SAW itu tadi, Masya Allah. Seterusnya hadis ke 375. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha melaporkan, anna Abu Bakr حدثنا نصر بن علي الجحضامي قال حدثنا مرحوم عبد العزيز العطار عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة رضي الله عنه قال أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال ونبيه وصفيه وخليله. Nasr bin Ali al-Jadhami
menceritakan kepada kami, ia berkata, marhum bin Abdul Aziz Al-Attar menceritakan kepada kami daripada Abu Imran Al-Jauni dari Yazid ibn Babanus daripada Aisyah radhiyallahu anha melaporkan bahawa Abu Bakar masuk ke kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas baginda wafat. Abu Bakar meletakkan mulutnya di antara dua kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan mengucupi dahi baginda, dan meletakkan kedua-dua tangannya di lengan baginda. Abu Bakar berbisik dengan tenang, aduhai nabinya, aduhai makhluk pilihannya, aduhai kekasihnya. Ini disebutkan oleh Imam Al-Bajuri rahimahullah ta'ala dalam tafsiran yang lebih tepat adalah Abu Bakar meletakkan kedua tangannya di pelipis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memegang tepi kening, kemudian mengucupkan dahinya. Masya-Allah. Jadi daripada hadis ini nak cerita tentang apa yang berlaku kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya. Bila Nabi SAW ini telah wafat, bila Nabi SAW telah menghembuskan nafasnya meninggalkan dunia ini, sesungguhnya Abu Bakar pun masuk. Bila Abu Bakar masuk ke dalam kamar Rasulullah SAW, tak ada benda lain dia buat dulu. Dia datang kepada baginda Nabi SAW, kemudian meletakkan bibirnya, al-fami itu tadi disebutkan, bibirnya itu tadi. Fawada'a famahu tu mana bibir, famu bibir, famahu dia meletakkan bibirnya, bukan mulut. Kalau mulut ataupun keseluruhan mulut boleh juga, fami tu mana bibir, bibirnya dikucupkan. Alfamahu baina ainaini, jadi dikucupnya baginda Nabi SAW di antara dua mata Nabi SAW. Jadi di antara mata di sini diciumnya Nabi SAW. Ambil diciumkannya di antara dahi dan juga hidung Nabi SAW, di antara ainain. Disebut situ apa? Ainaini, iaitu dua mata. Kedua mata Nabi SAW dicium situ. Kalau dia berkata dua kening, bahasanya lain, tapi ainaini lebih tepat di sini. Berada di sini. Diciumnya baginda Nabi SAW dan meletakkan kedua tangannya pada kedua lengan baginda, iaitu pegang sini, pegang sini. Jadi kita kata dia pegangnya tangan lengan Nabi SAW, kemudian diciumnya pada pelipis ataupun pada celahan kening Nabi SAW. Ada satu riwayat lagi mengatakan, Imam Bajuri mengatakan bukanlah memegang lengan, namun dia memegang kepada pelipis, iaitu pipinya Nabi SAW, lalu dipegang dan diciumnya baginda Nabi SAW, dan mengeluh ataupun dengan kita tak kata keluhan, kita apa, dengan rasa rintihannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lalu apa kata Abu Bakar? Abu Bakar pun mengatakan wa nabiyahu wa safiyahu wa khalilahu. Itu sebab kita ni berselawat pada baginda Nabi SAW, ya banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Ya, Nabi ini merupakan penyembuh, merupakan ubat yang menyembuhkan segala penyakit. Antara penyakit paling besar pada penyakit rindu pada baginda Nabi SAW. Macam mana nak buat? Banyakkan selawat pada baginda Nabi SAW. Hadis ini maknanya sama dengan hadis sebelumnya. Di dalam hadis ini ada tambahan bahawa Abu Bakar meletakkan kedua tangannya pada kedua lengan beliau Rasulullah SAW, seakan-akan ia memeluk baginda Nabi SAW. Kemudian ia berkata, duhai Nabi, duhai yang terpilih, duhai yang dicintai. Ini adalah ungkapan kesedihan kerana kehilangan Nabi SAW. Ni ungkapan sedih. Allah intan payung abah, pengarang jantung. Masya-Allah, nyebut seolah-olah begitu. Masya-Allah. Jadi Abu Bakar ni hiburnya itu tadi. Dalam satu sanad yang lain ada Yazid ibn Baban, dalam riwayat ini ada sanadnya adalah Yazid bin Babanus. Kalau kita baca tadi ada Yazid bin Babanus. Mana? Tengok pada keterangan. Hadis ini bertaraf dhaif. Dilaporkan oleh Nasr bin Ali Al-Jadhami daripada marhum bin Abdul Aziz Al-Attar, daripada Abu Imran Al-Jauni, daripada Yazid bin Babanus yang bersumber daripada Aisyah. Jadi
Satu ni dhaif. Kenapa? Riwayat ini dalam sanadnya ada Yazid ibn Babanus. Ia maqbul, yang diterima untuk menjadi perawi yang mutaba'at, riwayat yang didokong dari jalur yang sama. Tetapi jika berdiri sendiri maka hadisnya dhaif. Jadi tapi walau di sini tulis hadisnya dhaif, tapi status hadisnya maqbul, diterima. Masyaallah tabarakallah taala anhu. Jadi yang kita nak cerita bukan hanya status hadis, kita nak cerita tentang bagaimana seorang sahabat, seorang pak mertua apabila kehilangan orang yang paling dicintai. Masya Allah. Lalu hiburnya tadi dia datang, dia kucuk baginda Nabi SAW, dia kata ya wa nabiyahu, wahai Nabi dia, ya Allah Ta'ala, Nabi engkau ya Allah, wa safiyahu, wahai panutan ataupun wahai ikutan ataupun wahai yang safiyah. Safi ni terpilih, yang terpilih daripadanya, wa khalilahu, dan yang paling dicintai olehnya Allah Subhanahu wa taala. Maka pergi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dalam keadaan duka citanya umat. Hak ni yang kita cuba buat dalam diri kita. Bila kita lahir, kita datang, semua tertawa, seronok, gembira. Ini macam Nabi, insyaallah barakallah. Bila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lahir, bintang-bintang, bulan dan juga seluruh penduduk yang daripada nabatat wal jumadat wal haiwanat gembira di atas kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saat kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum hadinun, semua daripada mereka itu merasa duka cita dan sedih atas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam tu kita, bila kita lahir beranak, kita ni menangis, tapi orang keliling semua ketawa, seronok, gembira. Alhamdulillah, seronok, orang seronok dengan kelahiran kita. Dan pastikan ketika mati kita nanti, orang sedih dengan kehilangan kita. Jangan nanti kita mati orang gembira juga. Bagus mati sebulan ni, kalau tak banyak buat jahat je, habis maksiat penuh negara. Jangan sampai begitu. Kita hendak kita mati nanti orang duka cita juga, habis dah, ulama dah tak ada dah, Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala tak ada dah. Ni dia kelebihan orang alim, kelebihan ulama, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ni, adanya mereka dengan kita tercabut bala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak turunkan bala di suatu tempat yang ada padanya orang ingat pada Allah. Allah tak turunkan bala di suatu tempat yang ada kekasih Allah. Allah tak turunkan bala di suatu tempat adanya ahli ilmu. Tu dia. Walaupun ahli ilmu, majlis ilmu tu, kalau buat majlis ilmu 2 orang je datang. 2 orang je datang untuk guru ngajar, 2 orang je. Penduduk situ 20,000 orang. Mana sebab itu? 20,000 penduduk. Yang datang 2 orang, ada kesedaran. Kena bersyukurlah 19,998 orang tadi itu, dengan sebab 2 orang yang pergi majlis ilmu ni. Kenapa? Allah menangguhkan balak disebabkan ada orang yang ingat lagi majlis ilmu. So, sebab kata guru mulia kita Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid hafizahullah ta'ala wa ra'ah, apa katanya? Hidupkanlah masjid-masjidmu dengan sembahyang jemaah. Hidupkanlah tempat-tempat ibadahmu tadi dengan majlis ilmu, kerana tempat-tempat itu bercahaya pada pandangan penduduk langit. Sebagaimana penduduk bumi memandang bintang di langit, begitulah penduduk langit memandang bintang di bumi. Bintangnya apa? Masjid yang dihidupkan, sembahyang jemaah, majlis-majlis ilmu yang dihidupkan. Ini je peninggalan Nabi SAW kepada umat, dan dia cinta kita pada umat Nabi SAW. Allah tak mau turunkan bala, Allah tak turunkan bala pada satu tempat yang ada kekasihnya. Ini rentetan sejarah dah lama dah. Nabi Allah Lut alaihi salatu wasalam, Allah nak perhabiskan negara Lut macam mana? Kota Sodom tu Allah nak hancurkan bagaimana kota Sodom. Allah datangkan 2 malaikat, suruh nabinya keluar dulu. Jangan duduk dalam ni. Selagi ada Nabi Lut dalam kawasan tu, Allah tak turunkan balak. Berangkat Nabi Lut keluar, apa kata para malaikat tadi? Apabila engkau bergerak keluar, jangan toleh ke belakang. Jangan pandang ke belakang. Dalam perjalanan ke depan, binasa telah kaum Sodom. Diterbalikkan di Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Hud alaihi wassalatu wassalam, begitu juga. Allah perintahkan keluar, binasa kaum Ad. Kaum Saleh bunuh unta Nabi Saleh alaihi wassalatu wassalam. Dengan kelakuan ingkar kepada Allah, Allah perintah Saleh pergi. Apa yang berlaku kepada kaum Samud, Allah binasakan. Kaum Ad 8 hari 7 malam dibinasakan Allah dengan halilintar. Kaum Samud binasa dengan yang demikian rupa juga.
berapa banyak daripada umat dahulu Allah binasakan setelah ketiadaan orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Hak keluarlah, kamu kena keluar dulu baru kami turunkan balak kawasan ni. Jadi kita hari ni dunia dah berada umpama telur di ujung tanduk. Hari demi hari kita dengar ulama mati, meninggalnya ulama. Ini petanda apa? Petanda yang dunia ni akan binasa. Kerana Allah mengambil daripada khazanah-khazanah pemegang-pemegang ilmu di dunia ni, Allah ambil balik. Sebab bila ada orang alim meninggal, tuan-tuan guru meninggal, duka cita kita pada Allah Ta'ala. Allah, bila matinya ulama ni, mana dekatlah balak yang nak datang. InsyaAllah. Dekat dah balak nak datang. Syria berapa banyak dia bunuh ulama-ulama. Sampai hari ni tak jumpa jalan perdamaian di antara mereka. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Almarhum guru mulia kita, Syahid Dr. Said Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala, yang mana mereka sendiri bunuh dengan tangan mereka. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Hak ni tu sebab kita kena bersedih dengan kematian orang yang dekat dengan Allah. Antaranya Abu Bakar cukup sedih apabila Nabi SAW meninggalkan umat dengan kata wa nabiyahu wa safiyahu wa khalilahu. Wahai nabinya Allah, wahai pilihannya Allah, wahai khalilun, iaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan kami khawatir dengan sebab ketiadaan nabi ini berlaku huru-hara atas dunia ini nanti. Masya-Allah. Musibah yang nak datang semakin banyak. Kalau kita ni berada dalam kancah, pada hari ini kita tengok seakan-akan dunia ini sudah tidak berperaturan. Kita seakan-akan melihat Islam itu tadi dipandang enteng. Berapa kita tahu bahawa hari ini di Palestin apa yang terjadi terhadap Masjid Merah. Masjid Merah yang telah dibina hampir 800 tahun lamanya itu, hari ini puak-puak Yahudi telah menjadikan sebagai kelab malam. Hari ini kita tahu pada hari ke-123 bahawa sungguhnya telah jadilah Masjid Merah tadi sebagai kelab malam untuk orang-orang Yahudi berhibur di dalam masjid seusia 800 tahun punya masjid. InsyaAllah. Sukakah kita surau diri Jumaat ini orang buat konsert dalam ni? Jangan kata kelab malam, konsert saja. Panggil artis, konsert dekat dalam masjid ni. Orang akan marah. Apatah lagi jika dijadikan kelab malam yang dalamnya ada arak, yang pakaiannya tak senonoh dan sebagainya. Ini merupakan balak juga daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana ketiadaan orang yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masya-Allah, jadi dalam hadis ni sedihnya akan Sayyidina Abu Bakar kerana perginya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada hadis ke-376 yang mana nanti kita akan bicarakan tentang bagaimana pada cerita Nabi masuk kota Madinah. Madinah jadi terang, seronok orang Madinah dengan mengatakan apa? Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Seronok sehinggalah kami tak kenal dah musuh-musuh kami pada hari itu. Kerana gembiranya kami kepada baginda Nabi, datangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampailah hari Nabi SAW dikebumikan. Itu kita akan bahas pada siri yang akan datang, masya-Allah. Itu sebab sentiasalah kita mencintai Nabi SAW. Bukan berarti mencintai Nabi itu kita kena menangis teriak, tak, tapi kena banyakkan selawat pada baginda Nabi SAW. Al-Imam Al-Busiri rahimahullahu taala, tangisannya kerana kehilangan Nabi daripada pandangannya, mimpinya saja. Beliau ni rajin mimpi jumpa Nabi SAW. Ada waktu dia tak dapat jumpa Nabi SAW, satu hari beliau ni menangis, merintih, sehingga apa disebut dari riwayat yang keluar daripada matanya itu dakhalal damun, yang keluar daripada matanya telah kering air mata, hingga yang keluar hanyalah darah. Ad-damun itu darah, keluar darah kerana rindu Nabi SAW. Dan dia yang mengarang kitab Al-Busiri. Imam Busiri mengarang kitab Qasidah Burdah. Muhammadun asyraful Arabi wal Ajami, Muhammadun sayyidun kaum. Macam-macam lah dia tulis itu, masya-Allah. Kita pun dengar Allah. Dia pun penuh dengan penghayatan, tangisan bila menulis tentang baginda Nabi SAW. Kita apa bukti yang kita ni sayang pada Nabi SAW?
Mungkin hanya kita tampal stiker saja ke dia kata kita we love Nabi SAW, we love Rasulullah aja ke? Tapi buktikan dalam hati kita, qalbi kita tu tadi, cinta kita pada Nabi dengan perbanyak selawat pada Nabi. Minimum satu hari 100 kali selawat. Minimum lah. Tu kalau betul tanda cinta kita pada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ni. Part-part akhir tentang kewafatan Nabi ni, kita lebih menekankan apa yang kita akan hadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nanti kita akan cerita tentang masuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar di dalam kota Madinah. Insya-Allah pada siri akan datang. Wallahu taala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma'al qudri unsa wa zakar. اللهم افتح علينا فتوح العارفين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبي والصديق والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى اله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanallah.